Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami daripada kumpulan ke-6 daripada kelas Fakulti Perubatan tahun 1 daripada untuk projek kajian kelas falsafah, dan tajuk kami ialah falsafah metafizik. Dan ahli-ahli kumpulan bagi kumpulan 6 ini ialah saya sendiri, Ashraf Umari bin Hassan 221005, Amsyah bin Uthman 221079, Muhammad Hamzah bin Zulkifli 221019, dan Muhammad Amjad bin Sabri 221046. Maka saya ini akan mulakan dengan definisi metafizik. InsyaAllah. Apa maksud prakata iaitu melalui perkataan metafizik? Maka perkataan meta ialah perkataan Yunani yang membawa makna, dan fizik ialah dunia luar. Dan gabungan dua perkataan ini, dua frasa ini menjadi metafizik yang bermaksud ilmu tentang perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi apa itu sebenarnya konsep ilmu metafizik? Ialah metafizik adalah bidang yang mengkaji hakikat kewujudan. Antara ahli falsafah yang membincangkan bahagian ini ialah Plato dan juga Aristotle. Ada juga pendapat mengatakan bahawa sewaktu di luar fizikal adalah domain pemikiran manusia itu sendiri. Bagi Aristotle, Tuhan tak mengalami perubahan, maka Tuhan tak bergerak. Tuhan adalah penggerak yang tak bergerak, iaitu unmoved force, unmoved mover. Tuhan hanya gerakkan alam, tetapi Tuhan sendiri tidak bergerak. Ini adalah fahaman daripada Aristotle. Dan maknanya kewujudan saya hanya satu kemungkinan kerana ia bergantung kepada kewujudan yang lain, iaitu kewujudan Tuhan. Ada juga pendapat lain daripada Ibn Sina, tapi yang lebih masyhur adalah diambil daripada pendapat Plato dan Aristotle lah. Baiklah. Seterusnya saya akan serahkan kepada Hamzah dan Amjad. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menerangkan tentang kebaikan ataupun kepentingan bagi seseorang untuk mempelajari dan memahami ilmu metafizik. Baiklah, yang pertama adalah dengan ilmu metafizik kita mampu membongkar potensi diri kita. Kerana kaedah metafizik ataupun kiraan tanda lahir adalah telah dibuat ke atas berbilion-bilion manusia sejak dari zaman dahulu lagi, ketika bermulanya falsafah dan perkembangan ilmu metafizik. Jadi dengan ilmu metafizik ini kita mampu mengenali diri kita dan hampir menyeluruh dan mengetahui potensi diri kita sendiri. Seterusnya adalah dengan ilmu metafizik kita mampu untuk menyingkap dan mengetahui rahsia diri kita sendiri. Iaitu kita mampu, ilmu metafizik ini mampu membantu dalam menjadikan diri kita lebih bermotivasi dan yakin terhadap diri sendiri apabila menghadapi pelbagai permasalahan atau menyelesaikan persoalan tentang keyakinan terhadap diri sendiri. Okey, yang seterusnya adalah dengan mempelajari dan memahami ilmu metafizik kita mampu memahami tentang diri sendiri. Iaitu dengan ilmu metafizik ini kita mampu mendalami konsep falsafah dan mampu menyingkap tentang kelebihan, kekurangan, minat serta perkara-perkara lain tentang diri kita sendiri. Seterusnya saya serahkan kepada Hamzah. Okay, baik, terima kasih kepada Muhammad Amjad. So next ialah juga kepentingan mempelajari metafizik. So sebenarnya bila kita mempelajari ilmu metafizik, sebenarnya kita boleh memahami halangan diri sendiri. Kita mampu belajar dan mendalami kelemahan diri sendiri dan biasa mencuba untuk memperbaiki kelemahan dan menjadikan diri kita lebih baik dari masa ke masa. Kerana ilmu metafizik ini sangat berkaitan dengan ilmu spiritual, berkaitan dengan konsep ketuhanan. So bila seorang itu mempunyai kepercayaan tinggi terhadap Tuhan, so dia boleh biasa memperbaiki diri sendiri. So next ialah seorang itu mampu untuk mengetahui kondisi kesihatan. So ini adalah perkara yang unik bila seorang itu mampu, bila seorang itu dapat belajar
ilmu metafizik ini dengan baik. So, seorang itu mampu untuk meneliti diri dan mendiagnosis diri jika terdapat masalah kesihatan sama ada fizikal atau mental. Masalah mental juga merupakan antara punca utama yang menyumbang kepada kes bunuh diri dan jenayah serta kematian hari ini. So, jika kita dapat kaitkan dengan ilmu metafizik ini, so ilmu metafizik ini dapat memberikan seorang itu semangat jati diri yang tinggi. So, semangat ini akan mampu memberikan keyakinan kepada seseorang dan memperbaiki condition seseorang itu sama ada dalam keadaan fizikal ataupun mental. So next ialah apabila kita seseorang itu mempelajari ilmu metafizik, dia akan dapat membantu menyelesaikan masalah rumah tangga. So, pemahaman dan aplikasi tentang falsafah metafizik mampu mengukuhkan serta mengeratkan hubungan sama ahli keluarga, menjadikan keluarga lebih harmoni dan bahagia. So next, apabila seorang itu belajar tentang ilmu metafizik, dia akan dapat membantu dalam masalah pendidikan. So, guru mampu mengetahui serta mendalami masalah serta daya saing pelajar melalui pelbagai ujian fisiologi untuk memastikan pelajar sentiasa dalam keadaan yang optimum dan bersedia ketika dalam kelas. So, itu sahaja kepentingan mempelajari metafizik. Saya serahkan kepada Muhammad Amsyah. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan saya yang telah membentangkan sedikit semangat tentang kita akan pergi kepada keburukan tidak menghayati ilmu metafizik. Sudah tentunya ilmu metafizik ini adalah sangat penting terhadap ilmu seseorang. Namun begitu, jika seseorang itu tidak menghayati dan tidak mempelajari ilmu metafizik ini, mereka tidak akan mempercayai wujudnya Tuhan kerana mereka percaya Tuhan ini tidak mempunyai peranan dalam kejadian alam. Pernyataan ini telah dibuat oleh Stephen Hawking, iaitu ahli saintis barat yang sangat terkenal di dalam bukunya Brief Answers to the Biggest Questions, bahawa beliau telah memberikan pandangan bahawa apabila hukum alam ini sudah tetap, seperti telah ada Big Bang Theory ini, maka seluruh benda yang akan terjadi, maka kenapa perlu kita tanya bahawa Tuhan itu wujud? Sebab hukum alam sudah tetap. Dan beliau ini lebih percayai undang-undang dan alam semua jadi, iaitu hanya dikesan oleh pancadera sahaja. Tetapi secara hakikatnya kita juga perlu mempelajari ilmu agama juga, kerana perkara-perkara gaib ini tidak dapat dikesan oleh pancadera oleh kita semua. Dan mereka ini juga akan percaya bahawa Tuhan itu bukan pencipta alam, kerana alam ini terjadi melalui satu proses daripada tiada kepada ada secara semula jadi. Contohnya Big Bang Theory. Maka menurut mereka alam ini mempunyai hukum fizik dan undang-undangnya yang tidak memerlukan Tuhan, memerlukan penyelaan dan pengawalan Tuhan. Dan inilah merupakan antara keburukan tidak menghayati ilmu metafizik. Baik, seterusnya kami akan menayangkan sebuah video mengenai interview terhadap salah seorang pelajar UPNN mengenai ilmu metafizik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashraf Umairi bin Hassan, 221005 daripada Fakulti Perubatan Pelajar tahun 1, dan kami daripada kumpulan yang membuat kajian tentang falsafah metafizik. Dan hari ini kami ada dapat jumpa dengan seorang pengamu lah, Tuan Syafi daripada FSCP Pelajar tahun 2. Okey, awal Tuan, pada pendapat Tuan, apakah yang Tuan faham lah tentang konsep ilmu metafizik sebenarnya?
ilmu metafizik. Saya faham secara asasnya ilmu metafizik ni dia berkait dengan pemahaman spiritual, rohani satu orang individu. Bila mana satu orang individu ni dia ada ilmu yang berkait dengan metafizik ni, dia akan lebih bertujuan, hidup dia lebih bertujuan, lebih ada maksud lah. Hidup dia lebih jelas apa tujuan dia hidup. Dia nak mencapai satu matlamat dalam kehidupan dia, iaitu matlamat daripada segi spiritual, nilai spiritual dan rohani. Itu yang saya faham tentang ilmu metafizik. Maksudnya yang kedua, kalau itu tanya, ada pendapat tuan lah, sejauh mana pemahaman atau pengamalan konsep ilmu metafizik dalam kalangan pelajar UPNM sebenarnya? Dalam kalangan UPNM, ilmu berkaitan metafizik ni sebenarnya bergantung juga kepada individu tersebut. Bukan semua individu yang ada background ataupun latar belakang yang berkait dengan ilmu metafizik. Bukan semua orang ada pemahaman tentang ilmu metafizik, tentang ilmu yang berkait dengan rohani. Dia sebenarnya bergantung kepada latar belakang, juga semangat dia untuk mencari ilmu, usaha dia untuk mencari ilmu. Dan kalau satu orang yang beragama Islam, dia akan usaha macam mana dia dapat mengamalkan agama dia. Dengan tu dia perlu ada minat pula untuk mengetahui lebih dalam tentang agama Islam itu sendiri. Dan dalam secara tidak langsung dia dapat amalkan agama Islam tu, dan bagaimana dia nak amalkan, dan dia fikir juga untuk orang lain sama dapat amal agama yang dia ada, dan sama-sama dapat hidup dalam suasana kehidupan Islam.